Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sedia maklum bahawa tujuan utama berpuasa adalah untuk mendapatkan takwa. Selain itu, tujuan Ramadan ini juga adalah untuk kita berhubung dan mendekatkan diri dengan Al-Quran. Firman Allah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Rasulullah SAW bersabda, kitab-kitab Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan. Taurat diturunkan setelah 6 malam Ramadan berlalu. Injil diturunkan setelah 13 malam Ramadan berlalu. Al-Quran diturunkan setelah 24 malam Ramadan berlalu. Al-Quran adalah hadiah yang paling besar Allah SWT kepada umat manusia. Ia adalah kitab petunjuk yang kekal. Ia adalah penawar bagi setiap penyakit, baik rohani dan jasmani. Ia adalah cahaya yang menerangi jalan kebenaran di tengah-tengah kegelapan kebatilan. Al-Quran mengandungi hukum-hukum syarak bagi manusia untuk dipatuhi. Ia adalah kitab yang kekal abadi. Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Quran akan bertemu dengan temannya, iaitu Ahlul Quran, pada hari kiamat. Ketika kuburnya dibuka untuknya dalam bentuk lelaki yang putih, ia akan berkata kepadanya, adakah kamu mengenali saya? Lelaki itu menjawab, saya tidak mengenali kamu. Ia akan berkata, saya adalah temanmu Al-Quran yang membuatmu dahaga di hari panas dan membuatmu terjaga pada malam hari. Setiap pedagang mendapat keuntungan dari perniagaannya, dan hari ini kamu akan mendapat keuntungan dari kerja kerasmu. Dia akan diberi kuasa di tangan kanannya dan keabadian di tangan kirinya. Mahkota kemuliaan akan diletakkan di kepalanya, dan ibu bapanya akan diberikan pakaian berharga yang pernah dilihat oleh orang-orang dunia. Mereka akan berkata, mengapa kami berpakaian dengan pakaian ini? Ia akan dikatakan, kerana anak lelaki kamu biasa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian akan dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah ke atas dan ke aras dan istana-istana syurga. Dan dia akan terus naik selama dia membaca, sama ada dengan cepat atau perlahan. Jadi, kita haruslah memberikan sebanyak mungkin waktu kita pada bulan Ramadan ini. Jika sebelum ini kita tidak belajar Al-Quran, kita belajar Al-Quran. Jika sebelum ini kita khatam sekali, kita khatam 2 kali. Jika sebelum ini kita hanyalah membaca sahaja Al-Quran, pada tahun ini kita membaca dan memahamkan makna-makna ayat Al-Quran sebatas dengan pengetahuan kita. Berujuk kepada orang-orang yang lebih alim, membaca dengan orang itu, membaca dengan orang yang lebih tahu. Kita menggandakan lagi usaha kita dalam mempelajari dan membaca Al-Quran. Jadi, suka untuk saya ingatkan ketika kita membaca Al-Quran, bagi orang yang mungkin sudah lancar, adalah kita baca dengan tartil, dengan tajwid yang sempurna. Dengan kita tergopoh-gapah nak membaca sehingga langgar segala hukum hakam tajwid. Selain itu, sidang pendengar yang dirahmati Allah, alangkah baiknya ketika membaca Al-Quran itu, kita mencuba untuk mengalirkan air mata. Kita cuba untuk menangis. Walaupun tidak faham, mungkin ada sebahagian ayat ataupun perkataan yang kita faham, seperti mana Allah menceritakan tentang syurga, Allah menceritakan tentang neraka. Ketika itu Allah menceritakan tentang azab-azab yang teruk, yang pedih. Ketika itu Allah menceritakan tentang perangai-perangai orang kafir, orang munafik dan sebagainya. Ketika itu kita muhasabah diri kita. Kita rasa kitalah orang yang akan diazab. Ketika mana Allah menceritakan tentang syurga, kita minta dengan Allah agar kita memperoleh syurga tersebut. Mudah-mudahan
Ramadan kali ini kita akan menjadi lebih dekat dengan Al-Quran. Saya tutup dengan satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat bagi hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, wahai Tuhanku, aku mencegahnya untuk makan dan keinginannya selama siang hari, jadi terimalah syafaatku atasnya. Al-Quran pula akan berkata, aku mencegahnya tidur pada malam hari, jadi terimalah syafaatku atasnya. Kemudian kedua syafaat mereka akan diterima. Di sekian Allah alam, yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang pada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan kalam yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.